Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarah wa salaka tariqahu wa istanna bisunnatihi wa man ihtada bihudah wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-Fadil, Tuan Imam kita, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya di atas segala limpah rahmat kurnia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita mendapat limpah rahmat yang bertambah-tambah dari kita semasa kita berada di dunia ini sampailah kita berada di akhirat nanti dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah pada pagi ini kita diberi kesihatan oleh Allah. Allah sambung lagi hidup kita dan semoga sisa-sisa dan baki hidup kita ini akan dapat kita lalui dengan mendapat keredaan Allah. Semoga kita mendapat keredaan Allah apa yang kita lakukan, sama ada kecil atau besar, sikit atau banyak, semuanya kita perlu pada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dalam pagi ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan doa yang kita baca pada setiap pagi, iaitulah doa iftitah. Kita alhamdulillah diajar oleh ibu bapa kita, guru-guru kita, doa iftitah ni dalam solat ni sejak kita kecil. Alhamdulillah kita hafal, alhamdulillah kita ingat, dan tidak perlu mengingat sangat, kita terus baca. Namun kadang-kadang oleh kerana terlalu lancar kita baca, kita tak ingat apa-apa. Sama juga dengan kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni pada bila-bila masa pun kita boleh baca, dan kalau kita bangun daripada tidur pun boleh baca, sebab terlalu acap kali dan sebati dalam hidup kita. Saya rasa hampir-hampir dengan Fatihah itu ialah doa iftitah. Kita selalu baca dan kita selalu ulang-ulangkan dalam solat kita. Tak kiralah solat tu solat fardu ke solat sunat. Walaupun doa iftitah ni banyak tuan-tuan, tetapi yang kita hafal yang itulah. Jadi saya nak berkongsi tuan-tuan, kita nak tengok apa yang Allah sebut dalam doa iftitah. Apa yang ada dalam doa yang kita baca tu, sebagaimana yang kita ulang-ulang tu. Tuan-tuan sekalian, doa iftitah yang kita baca, saya nak baca yang kita baca ni, iaitu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah ni kita baca separuh tu tuan-tuan. Tak habis tu. Ada lagi. Sepanjang tu lagi. Atau panjang sikit. Tapi dah kita dah ajar setakat tu, kita berhenti kat situ dulu, tak apa-apa. Ada lagi sambung dia. Baik tuan-tuan. Maksud dia apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan mukaku ini kepada Allah yang mencipta langit-langit dan bumi. Hanifan muslima, dengan berpegang teguh kepada agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku wahai Allah bukan daripada golongan orang-orang musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadatku, hidupku, matiku aku persembahkan kepada Allah. Siapa Allah? Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah atau diarah. Wa ana minal muslimin, dan aku ya Allah adalah dari kalangan orang-orang Islam. Tuan-tuan sekalian, apabila kita telah takbiratul ihram, takbiratul ihram ni adalah satu perkara yang sangat besar kepada kita umat Islam dan sangat besar di dalam salat. Maksudnya apabila kita dah takbiratul ihram, maka semua amalan, perbuatan sebelum salat tidak boleh dilakukan lagi. Nak bercakap, nak berkira, nak mesyuarat, semua kena tinggal. Nak makan, nak minum, semua kena tinggal. Nak fikir apa-apa pun, semua kena tinggal. Kerana sekarang ini kita telah masuk kawasan haram. Iaitu haram memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buang semua. Sempadan dia. Apabila kita masuk takbiratul ihram, maka kita tumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita munajat kepadanya, memohon kepada Allah dengan segala penuh hati, khusyuk, ikhlas, tawadhu. Yang kita nak bercakap sekarang, nak bercakap dengan Allah. Yang kita nak hadap sekarang, kita nak hadap kepada Allah. Yang kita nak mohon sekarang, kita nak mohon kepada Allah. Jadi semua urusan-urusan yang menyerabutkan kita, urusan dunia kita, urusan apa-apa pun, kita berhenti setakat itu. Stop. Kemudian apabila kita takbiratul ihram, maknanya kita telah membesarkan, meletakkan dalam diri kita hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Besar, hanya Allah yang patut kita sembah, hanya Allah yang patut kita turut, dan tidak boleh beri kepada sesiapa pun kepatuhan, ketaatan, kebesaran, ketakutan, harapan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita kata Allahu Akbar. Allah yang sahaja yang Maha Agung, yang lain kecil belaka, yang lain hina belaka, Allah yang mulia, yang lain lemah belaka, Allah yang mulia. Dan sesuatu manusia hidup, dalam hidup manusia ni, apa-apa mereka nak tidak dapat, mereka laksanakan atau tak dapat capai kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana Allah sebut, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak akan dapat apa yang kamu mahu kecuali yang kamu mahu itu diizini dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita rasa kebesaran, keagungan, kehebatan, kemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita sebut Allahu Akbar. Oleh kerana itulah, apa-apa yang kita nak buat di dalam hidup kita, keputusan yang kita nak ambil dalam hidup kita, dan apa juga pekerjaan yang kita nak lakukan adalah kita akan merujuk kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan buat keputusan mengikut apa yang diperintah dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita rasa
betul-betul Allahu Akbar itu ada dalam hidup kita, dan kita ada dalam solat kita dan di luar solat kita. Tuan-tuan sekalian, kita takbir Allahu Akbar ini dalam solat, setiap solat kita takbir. Bukan setiap solat, tetapi setiap rakaat kita takbir. Bukan setiap rakaat, setiap perpindahan dalam rakaat kita takbir. Mula-mula kita takbir Allahu Akbar. Selepas baca Fatihah, nak rukuk takbir Allahu Akbar. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Nak sujud takbir pula Allahu Akbar. Nak duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Nak sujud pula Allahu Akbar. Nak bangkit pula Allahu Akbar. Berapa banyak tuan-tuan Allahu Akbar? Apabila setiap kita kata Allahu Akbar, maka setiap kali kita mengakui Allah sahaja yang maha agung, maha besar, maha hebat dan segala mahanya. Yang lain-lain tak ada. Tak ada apa yang lain. Kerana itu Allahu Akbar ni tuan-tuan, kalau kita bilang, tapi tak bilang pun tak apa, dia tetap kita buat. Setiap rakaat 5 kali. Setiap rakaat 5 kali takbir. Dan tuan-tuan kalilah dengan 17 rakaat. Berapa keluar? Dia akan keluar 85 kali takbir dalam sehari semalam. Hak ni hak orang solat. Hak orang solat setakat 5 waktu. Kalau dia tambah, alhamdulillah banyak lagi. Kalau dia tambah, banyak lagi. Kita ni tuan-tuan, berapa kali kita nak takbir dalam hidup kita? Di luar solat. Ada orang boleh takbir, baca Allahu Akbar banyak kali. Kalau lepas solat 33 kali, kalau dia orang yang prihatin untuk kebaikan diri dia. Dan boleh buat lagi, banyak lagi. Tetapi andainya dalam hidup ini ada orang tak solat, bila dia kata Allahu Akbar, wallahu alam, boleh jadi dia kata, boleh jadi tak kata. Jauhnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita kembali kepada doa iftitah kita. Apabila kita telah takbir Allahu Akbar, kita akan membaca doa iftitah ini. Jaga orang tak baca, kecuali dia sibuk sangat. Apabila kita membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, maksudnya aku hadapkan mukaku ini, muka kita ni, kepada Allah. Siapa Allah? Fataras samawati wal ard, iaitu lillazi fataras samawati wal ard, kepada Allah yang telah mencipta langit-langit dan bumi. Dalam solat ni, sebelum baca Fatihah tuan-tuan, kita kata aku hadapkan muka aku ini kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah? Allah adalah yang telah membuat langit-langit dan bumi. Cuba kita cuba kita ikuti apa yang kita baca tu tuan-tuan. Kalau kita baca ni, kita ikuti betul-betul, kita insya-Allah dapat khusyuk yang baik. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, aku hadapkan mukaku ini kepada Allah. Siapa Allah? Fataras samawati wal ard, yang telah mencipta langit-langit, wal ard, dan bumi. Hebatnya Allah, kuatnya Allah, gagahnya Allah, ada ilmu yang meluasnya Allah, kekuasaannya hebat, iradahnya tidak terbatas. Dialah yang buat, telah mencipta langit-langit, bukan satu langit, 7 langit. Dan begitu juga bumi yang luas ini, yang kita hidup di dalamnya. Apabila kita sebut begitu, maka kita akan merasakan kita ni begitu merasa kagum, begitu merasa gerun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan merasakan kita kecil. Yang kedua, kita akan merasakan kita ada Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Allah ni hebat, dan dialah buat segala-galanya. Kalau langit-langit dia yang buat, bumi dia yang buat, maka kita juga adalah dia yang buat. Dalam ayat lain Allah sebut lillahi mulkus samawati wal ard
kepunyaan Allah jua apa yang ada di bumi dan di langit. Mulkus samawat, pemilik langit, wal ard, pemilik bumi. Apabila Allah Subhanahu wa taala pemilik langit, pencipta langit, dan dia pemilik bumi itu juga, dia cipta, dia pemilik, maka kita yang ada di antara langit dan bumi ini adalah miliknya jua. Kita akan merasa kecil, kita akan merasa kerdil, kita akan merasa hina, dan kita disitulah kepergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, semakin rapat untuk mendapat rahmat, kasih sayang dan kurniaan yang kita tak ada apa-apanya. Yang Allah Subhanahu wa taala hantar kita kosong. Seorang manusia, seorang insan, seorang kanak-kanak yang baru dilahirkan ke dunia, apa yang dia ada? Tak ada apa-apa. Lalu Allah pelihara dia, Allah belai dia sampai dia dewasa, sampai dia besar dan akhir usia. Siapa yang buat semuanya itu? Adalah Allah. Kerana itu kita hadapkan muka kita ketika kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sebut aku hadapkan mukaku. Kita tak kata perutku, kakiku, tanganku. Allah sebut muka. Muka adalah yang paling mulia di atas setiap anggota daripada semua badan manusia. Muka adalah paling mulia. Yang lain mulia belaka, tapi muka paling mulia. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu ingin memukul, jangan pukul di muka. Kalau kamu ingin memukul, nak pukul anak ke, nak pukul binatang ke, jangan pukul di muka. Muka adalah tempat yang paling mulia. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok orang ni, kalau nak tapa orang, nak tapa kat muka, pipi pun masuk muka, kan? Baik tuan-tuan. Apabila Allah kita sebut wajjahtu wajhiya, aku hadapkan mukaku, maknanya manusia ini dia berjalan ikut muka dia. Kaki, tangan, badan seluruhnya dia berjalan ikut muka dia. Satu, ikut muka dia, dia pandang depan. Yang kedua, manusia ni ikut apa yang dia fikir untuk kebaikan, dia berfikir di kepala dia. Semuanya itu duduk kawasan muka. Dan begitulah juga manusia, dia buat keputusan apa yang dia pandang. Muka juga yang pandang, ada mata situ. Nak tengok apa dengan mata, mata duduk kat mana? Kat muka. Di situ ada mulut, dia nak bercakap apa? Dia bercakap apa-apa pun dia bercakap dengan ruangan muka. Dia nak dengar pun dia dengar dengan telinga. Telinga juga ada di ruang muka. Dia nak mencium, nak bernapas, nak menyawa pun ikut muka, ikut ruangan hidung. Hidung berada di mana? Di muka. Maka seluruh anggota yang ada di muka ini adalah peranan yang sangat besar dan dapat menentukan hidup dia ke mana dia nak bawa. Kerana itulah apa yang menjadi sasaran kepada manusia, dia menyebut wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kalau sekiranya manusia yang ruang muka ini, termasuk seluruh kepala kita ini, kita hadapkan dalam hidup kita menurut Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah semuanya selamat. Kita bercakap ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah-Nya ajar. Kita melihat, memandang dengan menggunakan pakaian ini untuk mendapat keredaan Allah. Kita mendengar pun sama, nak bernafas pun sama, nak makan pun sama. Semuanya melalui ruang muka. Bukan kecil tuan-tuan. Yang sampai ke perut kita, lalu kuk muka juga, iaitu perut. Ini ruangan muka. Alhamdulillah, Allah berikan kita satu cetusan untuk kita sedar. Kalau sekiranya semuanya ini kita berpandukan pada Allah, kita hadap pada Allah, maka kita akan selamat dunia kita dan akhirat kita. Hanifan muslimah, aku hadap pada Allah sebagai orang yang mengikut agama yang lurus. Kita hidup di dunia ini tuan-tuan, tak dapat lari kita hidup dengan panduan. Panduan itu adalah datangnya daripada Allah dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panduan inilah disebut sebagai ad-din, agama. Kita mengaku lagi, ya Allah, aku hadapkan mukaku ini, seluruh hidupku ini kepadamu
yaitu Allah yang membuat langit dan bumi, sebagai seorang yang mengikut agama yang lurus. Ini janji kita dengan Allah. Ya Allah, aku nak ikut Engkau, ikutmu ya Allah. Aku persembahkan hidup ni kepadamu, mengikut agamamu. Bukan ikut kita, bukan ikut kehendak kita, tetapi ikut kehendak Allah, ikut ajaran Allah, ikut paduman Rasulullah, ikut hidayah Rasulullah. Hanifan musliman. Tuan-tuan, maksudnya kita sebut hal ini dengan bersungguh-sungguh. Dalam dunia ini ada dua panduan sahaja, iaitu panduan daripada Allah dan selain daripada Allah. Siapa yang ikut panduan daripada Allah, selamat dia. Kalau kita ikut panduan daripada Allah, kita ikut panduan daripada pencipta langit dan bumi. Orang yang tak ikut panduan Allah, maka dia ikut panduan selain daripada pencipta langit dan bumi. Siapa pemilik langit bumi? Allah. Maka apabila kita ikut dia, kita akan selamat. Diberi jaminan untuk kita selamat. Wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, di dalam aku hidup di dunia ini, dalam mengikut panduan ini, aku tidak syirik terhadapmu. Siang-siang lagi kita kata, kita buat pengakuan, penjelasan, declaration. Kita declare, wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku betul-betul Islam dan tidak syirik. Hanifan muslimah, aku ikut agamamu yang engkau turun dengan penuh lurus, dengan penuh ikhlas, penuh murni dan jujurnya sebagai seorang muslim, dan aku ya Allah bukan orang musyrikin, orang yang tidak syirik terhadapmu ya Allah. Di sini sangat penting, ikhlas, tidak syirik, iman, tidak kufur. Musliman di sini akidahnya betul, tidak akidah yang salah. Muslimah di sini adalah iman, lawannya kufur, asyirk, kufur. Kita menyatakan dengan jelas, ya Allah, aku tetap beriman, aku di atas jalan iman dan bukan aku orang syirik. Semua kita tahu tuan-tuan, syirik adalah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala menyebut dia tidak akan ampun kecuali orang yang memohon keampunan dan bertaubat dari syirik, daripada syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampun dosa syirik. Tidak mengampun dosa syirik. Tetapi dia mengampun dosa-dosa lain selain daripada dosa syirik kepada orang yang dia kehendaki. Dosa besar ni banyak. Ada, kalau kita lihat, ada dua bahagian. Dosa besar, dosa terbesar. Dosa besar ialah dosa-dosa selain daripada syirik. Dosa besar. Dosa terbesar ialah dosa syirik. Dosa bukan syirik, Allah letak di bawah kehendak dia. Andai kata seseorang itu tidak memohon taubat dan tidak bertaubat kepada Allah, masih ada peluang Allah mengampunkan dia, kerana Allah letak di bawah al-masyiah, tahta al-masyiah. Itu yang dia dipahami daripada innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampun dosa yang dilakukan mensyirikkan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah boleh mengampun dosa selain daripada syirik kepada mereka yang Allah mahu. Dosa besar selain daripada syirik Allah letak daripada satu kategori, iaitu al-masyiah. Apa ni, terpulang kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Kalau tak ampun, dia tidak ampun. Itu tahta al-masyiah. Ada peluang. Tapi dosa syirik tak ada peluang, Allah tidak ampun, kecuali memohon ampun dan taubat kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat lain, la taqnatu min rahmatillah fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kamu putus harap daripada rahmat Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala akan mengampun dosa-dosa. Ayat ni memberi penjelasan kepada ayat tadi, iaitu walaupun dosa syirik ni disebut tidak ampun, tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan dia mengampun semua dosa, termasuk syirik. Syirik tadi perlu bertaubat. Itu beza dia. Yang lain kalau tak taubat pun
diletak di bawah masyiah. Adapun dosa kecil, syirik kecil, maka semuanya itu adalah dosa besar. Riya, syirik kecil. Ujub, syirik kecil. Sum'ah, syirik kecil. Dia ada tiga kalimah, tiga perbuatan yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah, dan dia termasuk dalam syirik, iaitulah riya. Riya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjuk-nunjukkan, bukan kerana Allah, atau kerana Allah dan kerana nak menunjuk-nunjuk, juga riya. Sum'ah ialah seseorang yang melakukan satu perbuatan orang tak tahu, tiba-tiba dia pergi heboh kepada orang. Contoh, orang yang sembahyang malam, puasa, sembahyang malam, sembahyang kerana Allah baik, cantik, ikhlas dah, tapi ada rasa nak suruh orang tahu. Dekat-dekat dengan riak juga, nak suruh orang tahu. Sepatutnya tak bagi orang tahu, solat-solat lah. Artinya nak suruh orang tahu berita dia solat. Sum'ah, dia sendiri nak beritahu. Kalau orang beritahu, tu cerita lain orang. Dia sendiri nak beritahu. Ataupun dia rasa ujub, kagum dengan diri sendiri. Aku pandai, aku hebat, aku. Tu ujub. Dan semuanya ini boleh merosakkan amalan. Setakat mana yang berlaku ujub, berlaku riak, berlaku sum'ah. Dan semuanya ini adalah termasuk dosa besar. Walaupun dikategorikan syirik kecil, dosanya besar. Tuan-tuan sekalian, kemudian setelah kita sambung lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayangku, ibadatku, hidupku, matiku, aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita buat pengakuan di depan Allah. Belum baca Fatihah lagi. Belum lagi. Kita nak selesaikan di sini dulu. Nak menyatakan kepada Allah, ya Allah, salatku ini yang aku sedang kerjakan dan yang sudah-sudah. Wa nusuki, dan semua ibadatku. Ibadat yang aku lakukan, sama ada ibadat tu ibadat khusus atau ibadat umum. Wa mahyaya, dan hidupku ini semuanya. Wa mamati, dan matiku nanti. Lillah, aku serahkan kepada Allah. Adalah untuk Allah, dilakukan kerana Allah, untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi tuan-tuan, di sini kita telah membuat pengakuan bahawa ya Allah, semua kegiatan hidupku, semua amalanku, semua aktivitiku, dan semua apa yang ku miliki ini, dan semua perkataan yang aku nak lafazkan, semua perbuatan yang aku nak lakukan, semua yang aku nak berfikir, dan tindakan aku semuanya adalah untukmu ya Allah, keranamu ya Allah, aku persembahkan kepadamu ya Allah. Begitu sekali diajar kepada kita supaya kita mengaku kebesaran Allah, dan kita mengaku bahawa semua yang kita lakukan ini, daripada salat, sehingga kepada kegiatan hidup, dalam hidup ini semuanya lillah. Mati pun kerana Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Di sini kita tuan-tuan, kita mengaku nak mengikut Allah. Kita nak mempersembahkan amalan kerana Allah. Untuk mempersembahkan amalan ini kepada Allah, sama ada salat, kegiatan hidup, ibadat, semuanya perlulah kita ikut ajaran Allah. Perlulah kita ikut yang disampaikan oleh Rasulullah. Kerana yang tahu ajaran Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran ini ditinggalkan kepada kita Alkitab was sunnah. Kedua-duanya panduan kita, panduan hidup kita. Ini asas yang paling asas dalam hidup kita, kitabullah wa sunnat rasulih. Apabila kita membentuk hidup kita di atas landasan Allah Subhanahu wa taala, landasan Islam, barulah kita jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Hal-hal seperti ini tuan-tuan, kalau kita boleh merasai dalam ucapan kita, pengakuan kita, ketika kita duduk berdiri menghadapi Allah, maka sesungguhnya solat itu mempunyai arti yang tinggi,
Solat itu adalah mendekatkan kita dengan Allah. Solat itu adalah menjadi penghubung kita dengan Allah. Solat ni tuan-tuan dalam bahasa Arab daripada perkataan hubun. Solat ni dia ambil daripada perkataan wasala. Wasala ni sampai dan menghubung. Apabila kita solat, sebenarnya kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita seterusnya kita sebut la syarikalah. La syarikalah. Tidak syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Dalam aku melakukan kegiatan dan aktiviti harianku, dalam semua keadaan, aku tidak akan melakukan syirik terhadapmu ya Allah. La syarikalah. Wa bizalika umirtu, begitulah aku diarah. Yang kita sebut tadi, begitulah aku diarah. Wa bizalika umirtu, aku diperintahkan, aku disuruh, aku diarah. Wa ana minal muslimin, dan aku ya Allah termasuk di kalangan orang Islam. Tuan-tuan sekalian, dalam kita berdoa, kita baca doa iftitah yang kita sebut tadi, kalau kita perhati balik, 2 kali kita sebut Islam, 2 kali kita sebut kita tidak syirik. 2 kali. Kita mengaku di dalam salat kita, dalam doa iftitah kita, ya Allah, aku Islam, aku tidak syirik. Terakhir, aku Islam, aku tidak syirik, aku Islam. Rupa-rupanya perkara ini penting tuan-tuan untuk kita perhati. 2 kali kita kata Islam, 2 kali kita kata tidak syirik. Kenapa tuan-tuan begitu kerap kita kata? Kita isbat 2 kali, kita nafi 2 kali. Mula-mula kita kata tidak syirik, aku Islam. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku Islam betul dan tidak syirik. Di akhir, la syarika lahu, tidak ada syirik terhadap Allah. Wa bizalika umirtu, begitulah aku diarah. Wa ana minal muslimin, aku Islam ya Allah. Kenapa begitu ditekankan Islam, tidak syirik? Tidak syirik, ya Allah saya Islam. Ini satu penekanan yang sangat penting dalam hidup kita. Karena apabila seseorang itu syirkun billah, syirik terhadap Allah, sama ada syirik besar atau syirik kecil. Kalau syirik besar, maka seorang itu akan binasa selama-lamanya dan tidak akan masuk ke syurga. Syirik kecil, dosa besar. Syirik kecil, dosa besar. Allah boleh ampun. Begitulah juga syirik besar ini, kalau ke neraka kekal, tak ada peluang untuk keluar. Karena itulah, di sinilah pentingnya kita jaga diri kita supaya tidak terjebak di dalam syirik. Syirik ialah semua, termasuk i'tiqad dan juga amalan, hatta perkataan. Perlu kita jaga, perlu kita awasi supaya jangan terjebak dalam syirik. Syirik di segi i'tiqad, iaitu seseorang yang beriktikad bahawa dia ada Tuhan selain daripada Allah, atau dia ada tempat mengadu, tempat memohon, tempat meminta selain daripada Allah. Itu i'tiqad dia. Atau orang tidak percaya sama sekali dengan adanya Allah, ataupun dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala dia percaya dan dia beriman juga selain daripada Allah di dalam semua perkara. Ini adalah syirik di segi i'tiqad. Syirik di segi perbuatan, orang yang menyembah selain daripada Allah dalam hidup dia, sama ada dia menyembah patung berhala dalam bentuk kayu, batu, ataupun jekerwala, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Begitu juga termasuk menyembah manusia, menyembah hawa nafsu, asyirku billah. Ini syirik dalam perbuatan. Dan juga syirik dalam tutur kata. Tutur kata juga boleh membawa syirik. Antara lain
Kalau dia memohon kepada selain daripada Allah, memohon adalah doa, berdoa minta kepada selain daripada Allah, maka itu adalah syirik billah. Contohnya orang sakit atau terkena musibah, dia pergi minta dengan selain daripada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Pergi kepada tempat keramat, pergi kepada kubur keramat, pergi kepada pusu keramat, macam-macam pergi. Dia minta dengan yang itu, maka itu adalah asyirku billah. Begitu juga ucapan yang lain, sehingga Rasulullah jaga dalam berucap, dalam berkata. Ada sahabat yang menyebut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Kalau berlaku sesuatu perkara yang menyenangkan, dia kata Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah nak telah terjadi, dan apa yang Rasulullah nak. Rasulullah menjawab, aja'altani lillahi nidda. Adakah kamu menyekutukan aku dengan Allah? Rasulullah kata, jangan kata Masya Allah wa syi'ta, tetapi hendaklah kamu kata Masya Allah thumma syi'ta. Apa yang Allah nak dan kemudian apa yang Rasulullah mahu. Waw tu lil musyarakah, sama taraf. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni, kita bercakap dalam hidup kita. Kita kata Allah nak, Tuhan nak, dan Tuhan nak. Dia sama. Dia kena kata dan kemudian Tuhan kehendaki. Allah telah kehendaki, kemudian Tuhan kehendaki. Kemudian tu adalah selepasnya, rendah daripada dan. Tapi dalam bahasa kita, kita tak perasan benda ni. Kita pun jarang-jarang diberi peringatan. Biasa dalam ucapan-ucapan. Kalau tidak kerana Allah dan kerana Tuhan, saya tidak datang. Salah. Kena sebut, kalaulah tidak kerana Allah, kemudian dengan jemputan Tuhan, mungkin saya tidak datang kemari. Kemudian boleh jadi kekok bagi orang yang tak biasa diguna. Tetapi itulah yang perlu dijaga. Jangan sampai kita meletakkan orang makhluk sama dengan Allah, sehingga malahkan orang biasa. Tetap hatta Rasulullah sendiri dia larang. Masya Allah thumma syi'ta. Apa yang Allah hendak kamu, dan apa yang Rasulullah hendak. Rasulullah kata bukan, jangan begitu. Kena kata Masya Allah thumma syi'ta. Apa yang Allah nak, kemudian yang Rasulullah kehendaki. Keyakinan-keyakinan ini kadang-kadang tuan-tuan berlaku lagi dalam masyarakat kita. Contoh, saya tak tahu di sini, tapi di tempat-tempat yang saya dengar, ada orang beriman dengan biawak. Tuan-tuan, orang beriman dengan biawak. Macam mana? Dia nak pergi musafir, nak pergi berjalan, turun rumah, kebetulan biawak litah depan, balik semula, tak boleh pergi, sial. Apa maksudnya tu? Kerana dia percaya benda tu, kesialan itu darinya. Sedangkan kita bergantung dengan Allah. Ini bergantung, beriman dengan satu lagi rukun iman dia tambah. Dan banyak macam ni. Banyak. Kalau dulu-dulu kadang-kadang tak sedar. Orang-orang dulu dia mengajar. Ni bukan orang Melayu saja, orang Arab pun sama. Sebelum Islam, kalau dia singgah satu tempat, takut tu tempat tak biasa, maka dia akan berkata, aku minta berlindung dengan penjaga tempat ini. Kalau orang tua kita, anak cucu nak lalu, tu biasa kita dengar kan? Tu syirik. Asyirku billah, benda kecil ya, rasa kecil tapi dosanya besar. Sebab nak minta berlindung dengan Allah, jangan minta berlindung dengan makhluk. Untuk menyelesaikan masalah ini, Rasulullah mengajar kita. Rasulullah ajar sejak dulu. Dia tahu perkara ini berlaku dalam masyarakat jahiliah dulu. Rasulullah kata, apabila kamu sampai kepada satu tempat, nak singgah di situ, maka mohonlah pertolongan dengan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq.
insya Allah tidak akan kena perkara-perkara buruk daripada kamu kepada kamu sehingga kamu pergi ke tempat lain. Itu jaminan. Kita minta berlindung. Disuruh minta berlindung. Berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Dan jangan minta berlindung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara ini tuan-tuan adalah perkara dalam hidup kita, supaya kita betul-betul ikhlaskan diri kita kepada Allah, supaya kita betul-betul tauhid kita jelas dan murni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, syirik juga dia sampai kepada bukan peringkat pribadi, bukan peringkat kampung halaman, tetapi dia sampai kepada peringkat internasional dan nasional. Syirik nasional dan syirik peringkat internasional. Dan Rasulullah SAW pun dulu apabila dilahirkan, dia lahir dalam keadaan syirik yang merata dalam dunia. Dan syirik yang nasional dan juga internasional ini ialah yang kita baca dalam tu. Kita baca dalam doa tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, kerja buatku, ibadatku, hidupku, matiku, aku persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau hidup, kalau kita tengok dalam peringkat nasional atau internasional, kita nak ikut siapa dalam hidup? Kita nak ikut sistem apa dalam hidup? Sistem hidup. Sistem hidup ini adalah juga diturunkan oleh Allah. Tiba-tiba manusia cari sistem hidup sendiri, tidak berpandu kepada agama Allah. Ini adalah peringkat yang lebih besar. Kalau kita peringkat pribadi, kita tak ikut sistem ajaran yang diturunkan oleh Allah, maka kita telah mengambil sistem lain. Itu adalah syirku billah. Begitu juga dalam keluarga, begitu juga dalam peringkat nasional dan internasional. Syirik ini boleh terjadi. Kadang-kadang orang tidak menyedari kedudukan ini, dan ini juga sangat bahaya. Karena itu tuan-tuan, biar kita betul-betul faham, biar kita betul-betul faham tentang iman, tentang tauhid dan tentang syirik ini, kerana ia adalah dua perkara yang saling bertentangan dan tidak boleh berada bersama-sama. Kalau syirik, tak ada iman, tak ada Islam. Karena itulah kita betul-betul beriman kepada Allah, ikhlaskan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita hidup dunia ini jelas pendirian, tetap ke iman kita, dan kita akan masuk ke syurga nanti akan beriman dengan iman ini dengan penuh ikhlas dan tidak ada syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu untuk mengelakkan syirik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada syirik yang ku tahu, dan aku memohon perlindungan denganmu daripada syirik yang aku tidak tahu. Doa. Kadang-kadang kita tak tahu, kita boleh jadi tersalah, terjebak, terlanggar syirik, atau melakukan dengan cara kita tak sedar. Yang sedar kita boleh elak kalau kita faham, tapi kalau kita tak faham, kadang-kadang tidak ada boleh elak. Kena faham agama, insya-Allah kita pakat faham. Dan ada yang kita tak sedar, boleh jadi kita terlanggar dan melakukannya, maka kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengampun yang kita tak tahu dan kita tahu. Tuan-tuan sekalian, itulah yang dapat kita dapati dalam doa iftitah yang kita baca. Dianya sangat besar, sangat penting, sangat hebat, sangat mulia kalau kita perhatikan maksud dan maknanya. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dan tetap di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta supaya solat kita, doa kita dikabulkan dan amalan kita diterima oleh Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang salihin, dan dihimpunkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi alaihi wassalatu wa afdalut taslim. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan, khasnya pengurusi imam kita di jawatan kuasa yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada kuliah subuh pada hari ini,
yang baik daripada Allah. Kalau ada salah silap, itu adalah kelemahan saya dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.